Ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Hausnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Adik tak nampak muka adik dah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak. Bismillahirrahmanirrahim. Hanan tak nampak makanan lah, Hanan. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Okay. Adik. Bismillahirrahmanirrahim. Kan nampak? Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Sekejap, kita tengok siapa ada kat sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright, Hanan. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh again. Ini adalah live saya yang pertama. Clear tak suara saya? Live bersama adik Hanan. Alright. Puan Fatin, suara saya jelas tak? Siapa berada bersama saya? Ini adalah live warming up saya yang pertama. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Salam, jelas suara. Okay, terima kasih Sakina. So, saya sebenarnya dah lama pending kelas ni sebab ramai sebenarnya yang minta saya untuk buatkan kelas tips untuk urus masa. Sekejap si baby ni. Hana pergi kat Abi sekejap. Sekejap Hana pergi kat Abi sekejap. Tak nak. Tu nampak muka Hana. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jadinya malam ni saya nak kongsikan kepada anda semua. Okay, bye-bye. Mak. Okey. Sekejap. Macam itulah dia. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya nak kongsikan
dengan anda 5 tips urus masa yang praktikal untuk kita sebagai mompreneur. Okey, jadi saya dah ready ke belum ni? Ni Aida. Okey. Dah ready ke? Saya ni first time sebenarnya. Kalau anda rasa video live yang saya nak kongsikan malam ni bermanfaat untuk anda, untuk orang-orang tim-tim anda, bolehlah tag dia orang dan boleh juga sharekan live ni. InsyaAllah kita sama-sama belajar, okey? Okey, ada semua dah ready kan? Dah ready? Yazim pun ada. Okay. So, kenapa saya buat kelas ni? Sebab sejak saya tubuhkan Mompreneur Mastermind, saya dapat banyak sangat permintaan dan ramai student-student yang datang kepada saya, diorang ada isu besar iaitu tak tahu macam mana nak uruskan masa. Saya faham jadi mom dan preneur, jadi business owner sangat-sangat struggle. Seriously sangat-sangat struggle, lagi-lagi kalau kita ada anak kecil. Betul tak? Berapa orang yang follow saya sekarang ni ada anak kecil dan anda memang sedang rasa struggle-nya nak buat bisnes dalam masa yang sama, nak handle everything yang ada kat dalam rumah. Cuba komen berapa orang yang rasa struggle tu. Okay. Aida. Siapa yang rasa struggle handle semua benda dalam satu masa? Saya ada 4 orang anak, bagi yang tak kenal lagi kat saya kan. Saya ada 4 orang anak dan saya start business since anak saya yang bongsu, anak saya yang sulung, baby. So it's a struggle, sangat struggle macam mana anak yang baby masih kecil dan waktu tu saya tak belajar lagi mengenai sistem, saya tak ada foundation business yang kukuh. So saya buat everything seorang diri. So betapa struggle-nya saya waktu tu dan bayangkan saya nak baking, saya nak bungkus parcel, saya nak buat marketing, sales and then dah siap semua nak pergi COD. Memang at that time memang sangat penat, tapi ada selangkah yang saya buat. Yang saya nampak, saya dapat tune, okey, rupanya kalau kita nak jana income yang best, untung 5 angka lah waktu tu. Untuk 5 angka kita kena buat something. Benda yang something tu yang saya nak kongsikan kepada anda semua sekejap lagi. Okey. Okey. Apa dia benda yang asas sebenarnya tahu? Ada 2 benda asas kalau kita nak pandai mengurus masa sebagai ibu suri rumah ataupun dalam bahasa bisnes adalah mompreneur. 2 perkara asas, iaitu pertama, kita kena belajar untuk delegate tau. Kena belajar untuk delegatekan kerja-kerja kita seharian. Delegatekan kerja-kerja dalam rumah, delegatekan kerja-kerja untuk mengurus anak, and then delegatekan kerja-kerja bisnes kita. Jelas? Okay. Kalau anda ada apa-apa soalan, just tulis je dekat situ. Kalau saya baca, saya boleh jawab. Okay. Okay. Pertama, dedicatekan kerja-kerja kita. Kerja berumah, memasak, mengemas, sapu rumah, and then kita nak basuh baju, nak sidai baju, benda tu semua kita boleh buat bersama dengan suami. Okay. Boleh buat bersama dengan suami dan dalam masa yang sama kita boleh libatkan anak-anak untuk bantu kita dedicatekan buat kerja rumah bersama-sama. Okay. So kita dah bahagi kerja, kita dah bahagi masa sebenarnya kat situ tau. Bila kita dah bahagi masa, kita ada lebihan masa yang banyak, lebihan masa ekstra untuk kita fokus kepada urusan-urusan bisnes. Okay. So itu perkara asas yang pertama dalam mengurus masa. Saya tak masuk lagi tips, saya baru bagi tahu asas pertama. Okay. Asas kedua dalam urus masa adalah kita kena faham urus masa adalah equal to urus energi. Masa berkait rapat dengan energi. Apa maksud energi adalah kita punya
tenaga yang kita gunakan. Okey. Jadinya sekarang ni saya akan terangkan macam mana kaitan energi dalam mengurus masa. Ada banyak kaitannya, tapi saya tak nak bagi tahu sekarang. Saya akan bagi tahu sikit-sikit dalam 5 tips. Sebenarnya dari 10 tips, tapi saya try untuk buat 5 dulu, okey. Saya akan terangkan lepas ni. Waalaikumsalam Kak Wani. Okey. Ready dah? Yang tips yang pertama. Okey, Afiq, Kak Saifuddin, Kak Wani. Okey, ready untuk saya kongsikan tips yang pertama. Tips yang pertama untuk kita pandai urus masa adalah kita kena jelas apa dia yang kita nak capai dalam hidup kita tau. Okey, dalam bahasa yang lebih, kita panggil lebih advance adalah kita kena ada visi dan misi hidup kita. Okey, apa tu visi? Apa tu visi? Visi tu adalah benda yang paling hujung sekali dalam hidup kita yang kita nak capai. Benda yang paling hujung sekali dalam hidup kita yang kita nak capai. Okey, saya bagi jawapan bocor lah. Sebagai seorang Muslim, ultimate vision kita, visi yang paling tinggi dalam hidup kita adalah kita nak capai keredaan Allah kan. Kita nak Allah redha kita dan kita nak everything yang kita buat ni adalah untuk kita nak pergi jumpa Allah dengan redha dia. Okay. Jadinya kita kena narrow down kan dalam kita nak capai visi tu, apa dia misi yang kita kena buat untuk capai visi tu. Okay. So misi anda sekarang ni, anda kena ada satu paper, anda tuliskan apa yang anda nak sebenarnya dalam hidup ni, apa visi. Selepas ada visi tu, anda narrow down kan, nak capai visi tu apa yang aku nak kena buat. Fikir-fikir, ambil masa anda, me time anda dan try buat. Okay. Try tulis apa yang anda nak buat. So macam misi, kita boleh bahagikan misi hidup kita adalah kita nak, contoh pertama dekat hidup kita sebagai seorang hamba Allah, misi kita apa? Kita nak cari redha apa tu dengan cara macam mana? Dengan cara macam mana ibadah kita contoh. And then yang kedua adalah dari segi diri kita sebagai seorang isteri. Okay. And then diri kita sebagai seorang ibu, apa misi yang kita nak, and then misi kita dalam bisnes, apa yang kita nak. So make sure apa misi-misi yang kita nak tu semuanya kita menghala kepada visi yang kita nak buat. Adakah saya terlalu laju? Okay. Daripada visi kita narrow down kan kepada misi. Benda ni sebenarnya adalah hala tuju kita. Ramai orang dia tak ada visi dan misi yang jelas, membuatkan hidup dia berulang-ulang, dia just follow the flow. Dia just follow the flow, every day dia bangun pagi, dia uruskan anak-anak, dia buat bisnes macam tu je. Dia tak nampak sungguh-sungguh kenapa dia kena buat benda tu sungguh-sungguh, kenapa dia kena capai a step ahead dalam hidup dia. So sebab tu dia kena ada visi. Contoh macam misi, dia nak, misi saya nak jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain supaya bila saya mati nanti, saya ada something yang saya berikan kepada orang lain yang Allah redha saya buat macam tu. So dengan cara macam mana, so itu yang kita akan narrow down lagi, misi tu narrow down lagi kepada contoh objektif, list to do kita. List to do. Okay. List to do tu kita masuk kepada tips yang kedua. So nak katanya tips yang pertama ni, make sure anda clear. Tuliskan kalau anda nak lebih clear. Brainstormkan apa yang anda nak dalam hidup ni. Sebab tu kita kena ada satu paper, satu buku, cari masa yang kita ada me time kita sendiri, okay? Alright. Selepas kita ada visi dan misi, kita planningkan apa yang kita perlu buat dalam masa tahunan, and then bulanan. Lepas bulanan adalah kepada harian. Okey. Contoh tahunan, contoh dalam segi bisnes, kita nak bisnes kita ada profit ataupun kita pergi kepada sales dululah. Kita nak sales kita 100,000. Okey, dalam 100,000 tu macam mana kita nak capai 100,000 tu. So kita narrow down lagi kepada by month. By month, setiap bulan. Dalam sebulan tu, strategi apa yang kita nak gunakan. Okay, contoh kita nak gunakan strategi content marketing. So kita dah planning tau, content marketing yang mana yang kita kena buat.
Okay, so daripada situ kita narrow downkan lagi kepada daily. Sebab tu kita kena ada orang kata to-do list. To-do list ni adalah apa yang kita nak buat esoknya. Esoknya dalam harian apa yang kita nak buat hari ini ke esoknya kita tuliskan supaya kita nampak jelas apa yang kita kena buat esok. Okay, masih bersama saya. Alright. So kita dah tulis apa yang kita nak buat. Tips dia adalah sebagai mompreneur, kita buat the best is sebenarnya kita buat waktu malam to-do list kita tu. Kita tuliskan apa yang kita nak buat pada hari esok. Alright. Selepas kita tuliskan, kita try to imagine, bayangkan apa yang kita tuliskan tu berjalan dengan lancar. Dan feelkan dia, contohnya kita bayangkan esok kita nak buat marketing nak buat FB live. So kita dah buat marketing di FB live, kita dah buat marketing menggunakan teknik sekian-sekian, and then kita bayangkan semua tu berjalan lancar, orang ramai yang datang dan membeli package yang kita tawarkan, and then anak-anak behave, kita bayangkan anak-anak behave teratur, and then everything is smooth. Okay, so Allah jadikan kita ni ada satu minda separa sedar, subconscious mind, di mana bila kita imaginekan dan kita tidur, minda separa sedar tu dia akan proseskan apa yang kita fikir tu, dan the moment kita bangun, minda separa sedar tu akan bawa kita ke arah apa yang kita fikirkan tu. Try buat dan nanti anda akan nampak apa kesan dia. Okay. So planning, buat kat kertas, to-do list, dan keesokan harinya bila dah buat tu, anda potongkan. So anda akan nampak pencapaian demi pencapaian kecil yang anda buat pada setiap hari. Okay. Alright. Start ni, okay. Okay, Kak Wani, Nurul Adiba, Izzati. Alright. So tips yang ketiga untuk mompreneur uruskan masa adalah kena pandai uruskan diri sendiri dulu. Okay, ramai daripada kita terlalu dia sebenarnya macam ni. Nak jadi mompreneur yang sukses, yang bahagia, kita kena be selfish. Selfish is good sebenarnya dekat dalam konteks mompreneur. Kita kena selfish, kita kena settlekan diri sendiri dulu. Okey, contoh, selesaikan makan kita dulu, selesaikan mandi, selesaikan kita punya kebajikan diri dulu. Yang jadinya, ramai ibu-ibu kat luar sana, dia utamakan anak-anak. Pagi-pagi dia bangun, dia siapkan anak-anak dulu, dia lapar tak apa, dia biar anak-anak kenyang. Okay? And then dia siapkan semua kerja-kerja rumah, dia tak mandi dulu pun tak apa. Itu yang jadinya dah nak tengah hari tu barulah sempat nak mandi. Itu yang jadinya kadang-kadang dah nak Zohor tu baru sempat nak breakfast. Peramai yang macam tu. So anda tahu tak, kalau kita settlekan diri sendiri dulu, kita mandi pagi-pagi, kita sikat rambut, kita pakai baju yang proper, kita minum air yang cukup sehari kan, and then kita ambil suplemen, kita touch up sikit muka kan. Sebenarnya kita memberi hak kepada diri sendiri. Bila badan kita terima hak yang sesuai, yang sebenarnya dia akan badan kita akan synchronize, dia akan bekerjasama dengan kita dan dia akan beri energi yang baik untuk sama-sama kita buat to-do list yang kita dah plan kat tips yang kedua tadi. Alright, so bayangkan anda tak mandi pagi, anda lambat mandi pagi, anda punya badan tak fresh. Bila tak fresh, kita tak produktif untuk lakukan to-do list yang kita dah buat tu. Sangat banyak kan to-do list kita, nak buat itu ini, nak homeschool kat anak lagi, nak buat business lagi, dia nak kemas rumah lagi. Everything need energy. So kita kena uruskan diri sendiri dulu supaya badan kita dia terima hak dia. Dia terima hak dia yang sepatutnya dan dia boleh bekerja sama. Badan ni, badan, mental, emosi semua dia adalah satu sistem yang perlu bekerja sama. So kita kena saling top up. Okay.
uruskan diri sendiri dulu, juga dari segi emosi. Make sure dari segi emosi kita kena ambil tahu, kita kena selesaikan emosi kita dulu. Kadang-kadang ibu ni dia lebih sanggup berkorban jiwa raga dia. Dia lebih sanggup, tak apa, dia sedih asalkan orang lain bahagia. Sebenarnya kita kena selesaikan emosi kita dulu dengan cara, kalau kita rasa kita penat, kita kena berterus terang dengan pasangan kita kena berterus terang dengan anak-anak kita, supaya semua orang faham, semua orang boleh meraihkan apa yang kita rasa. Dan kita juga sebenarnya, kita sedang berlaku jujur dengan apa yang kita rasa. Bila kita berlaku jujur dengan apa yang kita rasa, kita sebenarnya sedang meraihkan emosi yang kita sedang rasa. Kalau kita rasa gembira, ketawalah sungguh-sungguh. Kalau kita rasa sedih, okey, cakap kat diri kita, okey, aku tengah sedih, tak apa, aku terima kesedihan aku ni. Dan kalau kita rasa perlu menangis, menangislah sungguh-sungguh, pergilah menangis, sujud menangis ke Allah Ta'ala. Okay, jadi bila kita dah settlekan kita punya fizikal, kita punya emosi, kita settlekan juga kita punya dalaman kita, iaitu spiritual kita dengan Allah Ta'ala. Okay. Jadi mompreneur yang sukses, kita sangat-sangat perlu ada pergantungan yang sangat tinggi kepada Allah Ta'ala, sebab kita nak berhadapan dengan tanggungjawab yang sangat besar dalam rumah dan tanggungjawab bisnes yang memang dah cukup besar tu. Mana mungkin kita nak buat semua tu, memang tak mungkin pun nak buat semua tu dengan bergantung pada diri kita. Tak mungkin. Jadinya, mompreneur yang sukses adalah mompreneur yang memberi pergantungan 100% kepada Allah Ta'ala. So settlekan tiga benda ni dulu. Okay? Alright. Okay. Adakah saya terlalu laju? Okay, tips yang keempat, untuk kita mahir untuk uruskan masa kita sebagai mompreneur yang sibuk, kita kena tahu bila masa produktif kita. Okay. Setiap orang dia ada waktu biologi badan dia yang produktif. Okay. Anda perasan tak bila waktu anda rasa sangat produktif? Maksud produktif adalah waktu tu anda rasa cergas, anda rasa bersemangat nak buat kerja, dan anda rasa kalau anda buat kerja waktu tu memang cepat fokus, cepat siap. Perasan tak, ada tak waktu tu? Ada orang waktu produktif dia adalah waktu malam, waktu pukul 12 ke pukul 2, ada orang macam tu. Ada orang waktu produktif dia waktu petang, pukul 5, pukul 6, nak ke 7 tu. Memang ada manusia macam tu. Dan the best is, waktu produktif adalah kita mengikut kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, iaitu baginda adalah seorang yang berpagi-pagian. Okay. Kenapa kita kena berpagi-pagian? Sebab waktu itu adalah waktu yang gelombang yang alfa. Gelombang alfa tu di mana kita boleh buat kerja dengan lebih fokus, tenang. Waktu tu suasana adalah sangat tenang, dengan kita dekat dengan kita punya diri, kita dekat dengan kita punya ilahi. So nak katanya macam tu, waktu pagi adalah waktu the best sebagai seorang Muslim, sebagai seorang human being untuk kita mulakan kerja. Even kalau anda pernah dengar, ramai jutawan-jutawan, dia selalu cakap 4 AM club. Nak katanya, ramai orang-orang sukses yang saya follow pun, saya tanya dia orang memang bangun pagi, pukul 4 pagi, macam tu. Average lah, dia orang bangun pukul 4 lebih macam tu. Dan mereka buat kerja-kerja yang impactful pada waktu itu. Kalau macam kita business owner, kita buatlah strategi kita fikirkan strategi, kita fikirkan konten, waktu produktif kita. Tapi isunya ramai mompreneur yang datang cakap kat saya, "Puan, saya macam mana saya nak bangun pagi? Macam mana saya nak bangun pagi sedangkan anak-anak saya pukul 11, pukul 12 baru tidur. Saya tak boleh tidur awal. Saya tak boleh tidur awal dan bangun awal. Saya kena stay up." Ramai yang cakap macam tu. Tapi dalam mereka cakap macam ni, mereka akan cakap mereka try to tidur lambat, siapkan kerja-kerja bisnes, dan mereka force diri mereka untuk bangun awal pagi. Sebab yelah, suami nak pergi kerja, anak-anak dah bangun kan. So mereka akan bangun dengan
dengan mental yang penat, badan yang tak cukup rehat. Itu yang jadinya ramai mompreneur dia akan tak produktif tau life dia. Kenapa tak produktif? Bangun pagi badan penat, mental rasa tak fresh, kita tend to kita cenderung untuk marah-marah anak, so kita cenderung untuk rasa malas. So memang kita tak produktif. Nampak tak kat situ kerugian. Jadi saya nak bagi tips macam mana kita nak gunakan waktu produktif mengikut sunnah Nabi SAW adalah kita tidur awal. Nanti ada juga yang akan yang datang ke saya bagi alasan. Macam mana saya nak tidur awal? Anak-anak lambat tidur. Suami pula balik lambat. Okay, saya nak jawab macam ni. It's all about how we educate our family, macam mana kita educate, macam mana kita terangkan kepada family kita dan macam mana kita bawa budaya yang sunnah Nabi itu ke dalam hidup kita. Kita boleh sebenarnya, kita boleh train anak-anak kita untuk pukul 10 tu dah kira maksimum dah tidur. Caranya adalah kita remind dia orang awal. Dah pukul 7, pukul 8 tu kita cakap, okey, pukul 9 nanti kita dah nak masuk bilik, nak siap-siap, jangan main-main lagi pukul 9 tidur So macam kita dah installkan diri dia orang yang waktu tidur tu dah nak sampai. So bila dah nak sampai waktu tidur tu, kita try gelapkan rumah. Ini yang saya punya mentor parenting saya kongsilah macam mana dia buat benda ni. So it works. So nak katanya kita educate anak-anak kita, and then dengan suami pula kita kena banyak komunikasi. Communication kita terangkan kat dia, kat suami cakap contoh abang, saya rasa saya kena tidur awal sebab kalau saya tidur lambat saya akan moody. Pagi-pagi saya akan moody, nanti saya marah-marah anak. Biasanya kalau suami ni bila dia dengar kita marah-marah anak, nanti dia akan rasa macam alamak, critical part lah. Ayah mana yang suka kalau ibunya marah-marah anak? Okay. So discuss then try untuk didik anak-anak untuk tidur awal. Bila anak-anak tidur awal, kita janganlah sibuk. Anak-anak dah tidur, kita scroll Facebook lah, buat itu ini, kemas itu ini. Kita kena pandai uruskan masa. Okay. Kita dah contoh pukul 6 tu kita dah sama-sama dengan anak-anak semua kemas rumah. Kemas basic pun tak apa. So sinki semua dah start clear kan supaya esok paginya bila kita bangun tu kita tak sibuk untuk spend energi kita banyak, buang banyak energi kita kepada nak kemas rumah. Nak katanya settlekan hal-hal besar kemas rumah ni waktu petang ataupun malam di mana kita ada saki baki energi. Saki baki tenaga yang kita boleh gunakan untuk kerja-kerja fizikal. Supaya esok paginya bila bangun, kita tinggal nak buat benda-benda yang high impact saja, yang memerlukan brain, yang memerlukan emosi lebih waktu tu. Okay, so kita start pukul 10 tu kita dah mula tidur. Okay, kajian mengatakan tidur yang berkualiti adalah tidur sebelum pukul 12 tau. So katakan kita tidur pukul 10, 1 jam yang kita tidur sebelum pukul 12 so bersamaan dengan 3 jam tidur yang berkualiti. Okay, jadi kajian juga mengatakan badan kita ni, badan orang dewasa perlukan tidur selama 7 ke 9 jam. Okay, 7 ke 9 jam tu nak dapat, kalau kita tidur pukul 10 malam, pukul 11, pukul 12. So pukul 11, 12 kita dah 3 jam dan 6 jam. So pukul 1, pukul 2, pukul 3, so dah complete 9 jam. Okay. Sebenarnya pukul 3 tu kita boleh bangun dengan fresh sebenar-benarnya. Dan kalau kita buat, kita tak biasa bangun pagi, kita akan pada awal-awal tu kita akan rasa macam sangat susah untuk bangun pagi. It's normal sebab biologi badan kita dah biasa relax, dah biasa sedap tidur sampai ke pagi kan, sampai ke subuh. It's normal. So nak katanya, the moment kita boleh lawan kita punya rasa sedapnya baring, sedapnya sejuk kan, pakai selimut semua, kita sebenarnya dah menang. Bila kita dah menang, kita dah ada pencapaian yang sangat besar pada hari itu, dan bila kita bangun pagi tu, try lah hari tu akan lebih produktif sebab kita punya kemenangan yang kita buat bangun pagi tu dia terbawa-bawa sampai ke petang. So the next day samalah, hari kedua, hari ketiga kita try untuk
continue sampai dia boleh jadi habit. So itu tips dia untuk buat pada waktu produktif. So waktu produktif tu jangan bazirkan masa untuk buat benda-benda yang fizikal. Gunakan waktu produktif kita untuk buat perkara-perkara yang impactful. Saya tak tahu perkara impactful dalam life anda apa. Contoh macam kalau saya, perkara impactful adalah saya buat marketing. Saya boleh buat planning. Kebiasaan waktu planning adalah waktu nak buat planning adalah pada waktu produktif. Macam tu. Okey semua? Alright. Okay, tips yang kelima. Selesaikan urusan rumah sebelum anak-anak kita bangun. Tips yang kelima ni adalah tips yang sangat kritikal bagi saya. Bagi saya sebagai seorang mompreneur yang saya seorang yang cepat serabut kalau rumah saya tak settle lagi bila anak-anak dah bangun. Rumah tak settle, masak tak siap lagi sebab nanti anak-anak saya rasa anak-anak yang sedang menonton pun sama. Bila diorang bangun, diorang dah ready untuk bermain, diorang dah ready untuk nak makan, for example. So bayangkan, diorang cranky tau kalau diorang tak selesa. Kalau perut diorang, perut anak-anak ni tak diisi, mereka akan cepat meragam. Bila mereka meragam, kita akan serabut. So energi kita akan terbuang kat situ. So the best is kita preparekan environment rumah yang selesa untuk mereka dan juga preparekan masak sarapan at least. Preparekan masakan untuk sarapan diorang siap-siap sebelum mereka bangun supaya bila mereka bangun tu kita dah ready untuk greet, untuk bantu isi tangki emosi anak-anak je. Okay. So urusan rumah tu contoh paling basic lah bagi saya. Saya kena pastikan tempat yang anak-anak suka lepak waktu siang kat situ kena clear. Clear daripada habuk, clear daripada mainan-mainan bersepak. Iaitu kalau saya tempat diorang suka lepak adalah di ruang tamu lah. So make sure ruang tamu tu clear. Then make sure masak tu dah siap masak supaya nanti kita dah mentally ready bila anak-anak bangun. Kena ready kan mental. Sebab saya akan terangkan ke tips yang seterusnya. Kenapa kena mentally ready? Okay, tadi saya kata ada 5 tips je kan. Saya nak beri extra bonus lagi sebenarnya. So, since saya ni jenis yang tamak nak bagi kat orang kan. Saya kongsikan tips yang ke-6. Okay, tips yang ke-6 untuk kita bijak uruskan masa adalah kita kena tahu macam mana nak selesaikan hal anak-anak. Hal anak-anak bermula bila mereka bangun. Okay. Cuba bayangkan anak-anak anda bangun. Kebiasaan apa yang anda akan buat bila mereka bangun? Saya ingat lagi waktu saya kecil, saya rasa waktu 5 ke 6 tahun, saya dapat rasakan lagi macam mana seronoknya dalaman ni bila mak cakap, oh anak mak dah bangun, macam tu. So mak greet saya kan, mak rasa macam sangat happy. So benda tu sangat-sangat saya appreciate tau. So sama juga dengan anak-anak, kita kena greet diorang, kita kena welcomekan diorang the moment mereka bangun sebab emosi di waktu pagi akan sangat-sangat mempengaruhi emosi individu tu, terutamanya anak-anak sampai ke petang. So bila anak-anak bangun tu, make sure kita buatkan mereka rasa bahagia, mereka rasa kita nampak mereka ni penting dalam hidup mereka. Dengan cara macam tu lah. Bila anak-anak bangun, make sure kita berikan kasih sayang kita kepada mereka. Okay, bab kata guru saya, Puan Mazlan Ibrahim, manusia ni terutamanya anak-anak, dia ada tangki emosi. So antara tangki emosi anak-anak adalah mereka nak tahu yang kita ni sayang kat mereka. Macam mana bahasa ni adalah bahasa bercakap, pelukan, ciuman, benda-benda macam tu. So berikan benda ni kepada anak-anak. Okay, itu step pertama dalam selesaikan hal anak-anak bila mereka bangun. Yang keduanya, kita minta mereka bersiap. Kita sebagai mompreneur kena latih anak-anak untuk berdikari supaya mereka boleh buat sendiri. Okay, saya seawal umur
Anak setahun saya dah mula train mereka untuk ambil towel sendiri, baju letak kat dalam bako sendiri. And start umur 2 ke 3 tahun, saya dah train mereka untuk mandi sendiri. So benda-benda macam tu dia akan memudahkan kerja kita, di mana kita tak perlu buat semua tu sendiri. Kita kena work as a team. So anak-anak pun akan bagi kerjasama kat kita dan kita pun akan lebih happy kat situ. Okay, selepas mereka dah siap mandi, kita makan sarapan bersama-sama dengan mereka. Kalau boleh disuapkan anak-anak. Bila kita suap, mereka akan rasa air tangan kita, mereka akan rasa lebih happy. Okay? Selepas bagi makan tu, kita spend sometimes bonding time dengan mereka. Tak lama pun. 10 ke 15 minit pun enough sebenarnya untuk anak-anak ni. As long as mereka nak rasa kehadiran kita dalam hidup mereka. Kita panggil quality time lah. Okay, so bila kita dah bermain dengan mereka, barulah kita minta izin lah lebih kurang. Cakap, ibu ada kerja, ibu nak settlekan kerja ibu ni, ibu nak pergi berniaga. Saya punya bahasa, ibu nak berniaga. Ataupun Umi ada kerja. So saya akan minta izin ke anak-anak supaya anak-anak dia prepare mind tau. Okay, ibu bekerja tak boleh kacau. So bila anak-anak ni dah terisi dia punya tangkit emosi dia, so nanti mereka akan main elok-elok. Sebab mereka dah happy, mood diorang dah happy. Mereka akan berikan masa untuk kita fokus kepada bisnes. Macam tu. Okay. Hai Aini. Okay. Tips yang ketujuh adalah kita delegatekan kerja-kerja kita. Delegatekan kerja-kerja kita maksudnya kita tak boleh jadi super woman. Kita tak boleh declare diri kita sebagai super mom. Okay. So kita kena membahagikan kerja kita. Tak kisahlah kerja dalam bisnes, kerja urusan rumah, and then kerja-kerja menguruskan anak, semua tu kita kena bahagikan tugas sebab kita ada limitation energy, limitation tenaga, kita ada limitation masa. So belajar untuk bahagikan tugas-tugas itu. Macam mana kita nak delegate? Okay, dengan family, kita dedicate dengan educate. Kita didik anak-anak, kita didik pasangan kita, dan dia bermula juga dengan komunikasi. Communicate, bagi tahu mereka macam mana. Bagi tahu mereka, didik mereka untuk buat sama-sama. Macam anak-anak, kita boleh didik mereka untuk bantu kita. Contoh hal-hal basic lah. Tolong sapukan rumah, tolong sidaikan baju, benda-benda yang sikit. Walaupun mereka buat tak perfect, tapi lama kelamaan dia akan jadi lebih perfect dan dia akan meringankan kerja kita. Okay? Sama juga dengan hal bisnes, kita tak boleh buat semua seorang diri. Kita tak boleh jadi CEO, Chief Everything Officer. Kita kena pandai untuk bahagikan tugas-tugas kita. Nanti mesti ada yang cakap, saya tak mampu nak bahagikan kerja, saya tak mampu nak upah orang. Okay, saya ada satu kisah benar. Saya pernah ambil upah orang untuk datang ke rumah saya. Waktu tu saya tak ada income. Waktu tu saya tak buat bisnes. Sebab dulu waktu saya belum ada keinsafan, saya buat bisnes ni ikut ikut mood dulu. Tapi saya nak sangat tolong orang, adalah seorang ibu ni, dia orang susah. Tapi waktu tu saya tak ada duit nak bayar kat dia. Apa yang saya buat adalah, ni nak katanya dedicate kerja rumah. Apa yang saya buat adalah, saya cakap kat diri saya, saya cakap kat dalam hati saya, tak apa aku tak ada duit, tak apa. Aku yakin, aku tolong dia, Allah akan tolong aku. So nak katanya, saya jadikan hamba Allah yang saya nak bantu dia tu, sebab nak katanya saya nak cerita pasal delegate kerja, tapi saya tak ada duit. Saya jadikan alasan saya, reason saya untuk berbisnes bersungguh-sungguh sebab saya nak bantu bayar gaji kakak tu. Nampak tak kat situ? Tapi nak katanya bila niat kita tu betul-betul telus, Allah bukan bagi saya rezeki untuk gaji ke kakak tu. Allah bagi saya berpuluh-puluh kali ganda. Itu nak katanya delegate kerja dengan cara kita berkongsi rezeki. Bila kita berkongsi rezeki,
Ini saya punya falsafah yang saya memang pegang daripada dulu. Bila kita berkongsi rezeki, kita upah orang untuk tolong packing parcel ke, untuk tolong kita buat konten ke, kita punya rezeki akan berlipat kali ganda. Dedicate kan. Kena belajar untuk dedicate. Kena belajar untuk tidak mahu membuat everything seorang diri. Kena belajar untuk tidak terlalu perfectionist. Okay. Ada orang dia tak nak suami dia tolong sebab dia kata suami dia buat kerja tak kemas. Kita kena admit that one. Berikan kepercayaan dan berikan teguran dan berikan ruang untuk orang-orang sekeliling kita bantu kita dan dia sama-sama baiki kelemahan diri, sama-sama buat-buat dengan kita supaya energi kita, masa kita dapat dioptimiskan untuk kita fokus kepada kerja-kerja yang lebih impactful. Okay. Itu tips yang ketujuh. Suhaida, okay. Waalaikumsalam Isma. Waalaikumsalam Aini. Kalau ada apa-apa soalan, boleh je terus tanya. Ini sebenarnya warming up saya live punya pertama. Okay. Tips yang ke-8 adalah dalam kita nak uruskan masa dengan baik, kita kena pandai declutter. Dalam bahasa Inggeris kita panggil declutter ataupun bahasa yang lebih mudah kita faham, kita kena jauhi perkara-perkara yang boleh buangkan tenaga kita. Saya percaya ramai yang tak perasan benda-benda ni. Benda-benda ni adalah benda-benda remeh. Tapi sebenarnya saya selalu perhatikan apa benda yang buatkan saya punya tenaga ni cepat kurang. Contoh, ruang dalam bilik serabut, banyak sangat barang-barang, banyak sangat buku-buku, banyak sangat baju-baju tak terurus, baju-baju terpakai yang tak terurus, and then satu ruang rumah tu macam selirak. Benda-benda macam tu makan tenaga kita. So apa yang kita kena buat adalah kita declutter, kita buang ataupun uruskan bahagian-bahagian yang serabut tu. Percayalah, the moment kita settlekan ruang-ruang yang makan energi tu, mata kita sedap memandang. Bila mata sedap memandang, energi kita akan naik. Bila energi kita naik, kita boleh buat kerja-kerja kita dengan lebih bertenaga, dengan lebih produktif. Kan? So, apa lagi antara perkara yang boleh buang tenaga kita? Bila kita scroll Facebook tu, kita tend to melihat video-video yang dipaparkan. Perasan tak? Kan ada macam video-video yang ramai yang viral semua tu kan. Sometimes kita cenderung untuk melayan komen-komen orang. And then kita cenderung untuk masuk ke dalam page yang viral-viral tu. Kita cenderung untuk baca isu-isu viral yang sebenarnya boleh ambil energi kita. Okay, jadi sebagai mompreneur, kita kena pandai tau. Kita kena pandai untuk cakap pada diri sendiri, benda ni tak ada manfaat untuk aku dan dia buatkan aku rasa tak sedap hati, dia buatkan aku rasa sedih. Sebab contoh benda-benda sedih kan, tengok orang meninggal ke, benda-benda sedih macam tu. So try to avoid ataupun declutterkan benda-benda tu. Lagi satu, cuba anda buka WhatsApp anda, berapa banyak grup dalam WhatsApp yang sebenarnya mengganggu anda tanpa anda sedar. Saya sebenarnya, hari ni saya baru left satu grup. Grup terdekat lah, saya minta izin. Saya cakap, saya minta maaf, saya minta undur diri, saya akan join, saya akan follow up, saya akan update grup ni daripada handphone suami. Sebab grup tu terlalu banyak iklan. Asasnya grup tu untuk komuniti, tapi terlalu ramai orang beriklan dalam tu. Dan baru ni ada orang cerita pasal kucing dia. Kucing dia kena racun, and then ramai orang cakap sedih lah, kenapa buat macam tu lah, kena ni lah, kena tu lah. So saya ni jenis yang tak boleh tahu ada grup-grup tu tulis notification berapa message tak di-read, tak dibaca kan. Saya mesti akan buka. Itu habit saya. So bila kita dah tahu habit kita macam tu, kita kenalah minimizekan grup-grup yang boleh makan energi kita. Itu cara saya dan anda juga kena buat benda macam tu. Sebab kita kena sangat-sangat menghargai energi kita sebagai mompreneur ni. Sebab sangat banyak benda yang kita nak buat lagi kat depan tu. Ingat tak tadi kita cakap pasal
tips yang pertama. Kita ada banyak lagi visi yang kita nak capai, kita banyak lagi misi yang kita nak capai dan to-do list yang kita nak buat. Jadi bila kita buang energi kita ke arah benda macam tu, kita akan jadi tak produktif. Sayang kan? Okay. Hai Faiza. Kak Farah. Kak Farah, actually this is my first live. Macam Kak Farah hari tu. Okay, so far okay tak? Kita ada lagi 2 tips saja. Laju kan saya cakap? Okay, Syu. Okay, Nur Syuhada. Saya ada tim saya kat sini. Okay, tips yang ke-8. Okay, tips yang ke-8 dah. Okay, tips yang ke-9. Tips ni adalah tips yang sangat-sangat powerful untuk kita sebagai mompreneur. Iaitu kita kena pandai untuk beli masa dengan Allah. Okay. As Muslim, kita kena yakin bahawa apa sahaja yang kita tengah buat sekarang, semuanya atas izin Allah. Apa sahaja yang kita planningkan dekat atas kertas, semuanya atas restu, atas izin Allah untuk kita buat. Okey, jadinya kita kena minta pada Allah untuk permudahkan setiap satu yang kita rancangkan tu. Okey. Ini tak masuk lagi beli masa. Ini dia punya another layer dia. Jadi macam mana kita nak beli masa dengan Allah tu adalah, pertama, kita kena banyakkan berdoa, minta pada Allah, ya Allah berkatilah masaku. Ini perancangan yang aku nak buat hari ni, ya Allah tolong aku, mudahkanlah urusan-urusanku. Okay. Jadinya ingat tak saya ada kongsikan dekat follower Mompreneur Mastermind satu zikir yang Ustazah Asma Arun kongsikan, iaitu zikir Allahumma ya barik, ya barik, ya barik. Yang ya barik tu baca sampai 40 kali. Okey, apa maksud ya barik? Tuhan yang Maha mengaturkan. Jadi bila kita minta pada Allah, Allah yang Maha mengaturkan, ya Allah tolong pemudahkan urusanku. Okey, dan selepas baca 40 kali tu ya barik, doakan, ya Allah pemudahkan, aku serahkan urusanku, urusan suamiku, urusan anak-anakku, urusan keluargaku, ibu bapaku kepadamu. Okey, serahkan bulat-bulat dan pasakkan dalam hati. Sepanjang hari tu kita serahkan pada Allah. Kita plan, kita merancang dan kita serahkan apa juga outcome yang kita buat tu pada Allah. Bila kita buat macam ni, kita akan lebih relax sebab sebelum kita ada knowledge ni kan, macam dulu saya tak ada knowledge ni. Kadang kita buat benda tu kita rasa kita yang bergantung pada diri sendiri. Bila kita rasa macam tu, kita mudah untuk penat sebab kita rasa macam kita force diri tau. Tapi bila kita letakkan pergantungan kita pada Allah Ta'ala, kita rasa benda tu macam smooth. Seriously, memang smooth sangat. Macam pagi tadi, Hanan bangun, biasa Hanan cranky tau, meragam hari tu. Tapi pagi tadi Hanan bangun dengan sangat baik. Nak katanya semua tu atas izin Allah lah, kita minta kan. Okay. So beli masa dengan Allah dengan berdoa, zikir, ya barik. Dan yang kedua, kena banyakkan bersedekah. Kita bersedekah tu boleh beli masa lah. Bersedekah, berinfak, and then kita baca Quran. Baca Quran supaya bila kita baca Quran, ni reason dia lah. Kita akan rasa tenang. Bila kita rasa tenang, kita rasa lebih smooth hidup kita tu. So itu sebenarnya keberkatan yang Allah bagi. Okay. Beli masa dengan berdoa, berzikir, dan juga satu benda yang penting iaitu solat pada awal waktu. Solat pada awal waktu. Okey. Ustaz Arwah Ustaz Ismail Kamus ada cakap, sebenarnya kita mampu untuk solat di awal waktu kalau kita letakkan fokus kita di mana. Maksudnya kalau kita letakkan Allah tu di hadapan, kita akan nampak solat tu sangat penting. Sebab kadang-kadang ibu ni, mompreneur ni, kita akan bagi alasan macam nak uruskan anak, nak buat bisnes, alamak sekejap-sekejap, customer tengah PM kan. Nak kata macam tu lah. Tapi bila kita letakkan fokus kita adalah Allah di hadapan, kita akan usaha untuk solat di awal waktu. So surprisingly, orang yang menjaga waktu solat, solat pada awal waktu, dia akan rasa satu keberkatan. Perasan tak? Rasa masa tu macam smooth je. Tu teknik untuk kita beli masa dengan Allah. Okay.
Alhamdulillah. So yang terakhir, ini adalah tips yang saya suka nak kongsikan. Saya nampak tips yang ke-10 ni, saya nampak anak-anak muda behave. Anak-anak muda teratur, minda anak-anak, hati anak-anak pun lebih terang tau bila kita buat tips yang ke-10 ni, iaitu kita pasangkan alunan zikir dan Quran sentiasa dalam rumah. So alunan zikir dan Quran ni sebenarnya dia membawa satu, kita panggil apa gelombang positif dalam, gelombang alfa, gelombang positif dalam rumah kita. So ini yang saya buat. Bila saya ada smart TV, tapi tak apa. Kalau anda tak ada, tak apa. Anda buka kat laptop ke, anda buka kat handphone ke, zikir-zikir tau. Zikir-zikir yang, semua zikir lah. Semua zikir akan menenangkan. Bila kita buka zikir, kita buka alunan orang mengaji, kita sendiri sebagai ibu akan lebih tenang buat kerja. Anak-anak pun behave, so mudah dengar kata. Benda tu benda yang menyeronokkan lah. Macam dulu saya beli radio azan, kita panggil apa? Radio mengaji. Radio azan yang warna merah, ada warna biru. Kat Shopee murah je sekarang. Yang dia ada SIM card, card, memory card dalam tu yang ada banyak ayat-ayat Quran. Try lah invest untuk benda-benda yang macam tu. Which is bila kita invest benda-benda yang begitu, dia akan memberi manfaat yang sangat besar dalam hidup kita sebagai ibu, sebagai mompreneur. Okay, Alhamdulillah. Habis dah 10 tips yang saya nak kongsikan. Okay, ada apa-apa soalan tak? Betul Kak Farah, banyak sangat masa bila solat awal waktu. Okay. Kalau ada apa-apa soalan, hai Ruby, kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya. Saya bagi masa dalam 5 minit ke untuk kita Q&A sementara saya sedang okey lagi. Sebenarnya waktu malam ni adalah waktu yang tak produktif untuk saya. Kebiasaan, lepas isyak tu, saya dah macam mengantuk gila. Waktu produktif saya waktu pagi. Tapi tak apalah, malam ni saya try to force diri saya pecahkan tembok saya untuk buat FB Live pertama kali. Okay. Hai Kak Wani. Okay. Ada apa-apa soalan yang boleh saya kongsikan? Saya tak kongsikan live saya ni dekat saya punya channel ke, Facebook group ke. Kejap lagi baru saya kongsikan. So sebab first time kita macam biarlah orang sikit je yang tengok. Okay, ada pertanyaan ke nak tanya? So nak cerita sikit lah, sekarang ni saya agak sibuk. Saya sibuk kritikalnya waktu minggu ketiga ke empat lah, sebab waktu tu saya kena fokus pada marketing untuk kelas marketing genius kan. So waktu kritikal tu memang sangat perlukan emosi yang kuat sebab macam-macam kan bila kita dah sibuk ni. So memang sangat perlukan pergantungan yang kuat pada Allah Ta'ala lah. Along the way kita belajar banyak benda. So sebagai ibu juga fokuslah pada, kita kena fokus kepada kita nak baiki diri hari demi hari. Macam saya tak pandai, saya tak cakap saya perfect dalam urus masa. Every day adalah banyak benda baru yang saya belajar untuk tunekan balik, nak jadi produktif macam mana, buat tu buat ni. Ada satu tips tambahan, nak lebih produktif dalam hidup. Awal pagi tu, ni saya start buat baru-baru ni. Awal pagi saya suka tengok YouTube, video-video motivation kan, ataupun orang-orang yang inspired kita. Dia sebenarnya buatkan diri kita lebih strong tau, inner kita. Sebab awal pagi mungkin waktu tu kita fresh, so kita installkan benda-benda baik. Sebab kata cikgu saya, kita menanam bunga kat dalam fikiran kita, so nanti ada butterfly jalan. So kita rasa lebih ceria, kita lebih rasa produktif. Macam tu. Okay, so jadual macam mana yang sesuai untuk mompreneur? Syuhada, jadual macam mana yang sesuai untuk mompreneur? Tak perlu ada jadual sebenarnya. Dia sebenarnya kita tak perlu ada jadual mompreneur. Kita cukup ada rutin dan juga to-do list. Rutin tu maksud saya macam kita bangun awal pagi and then kita siapkan diri dulu, kita pukul 7 tu kita dah start masuk pagi, selesaikan makanan, selesaikan rumah, tu rutin. Kalau jadual,
bagi saya lah, saya pernah buat jadual. Bila kita buat jadual, kita rasa easily stress sebab bila ada anak-anak ni, kita tak boleh nak predict masa kita. So, kita nak buat homeschool pukul berapa kan? Kalau katakan kita target pukul 9 buat homeschool. Orang yang perfectionist, dia akan cepat down bila contoh anak-anak pukul 9 tu baru nak mandi. So, kita tak boleh follow jadual. Sebab tu kita kena be flexible, just buat to-do list dan make sure sebenarnya kita kena enjoy the moment. Kita make sure kerja-kerja kita tu selesai dan kita tak stres. Itu dia. Okay. Alright. So saya tak ada apa soalan. Okay, saya dengan rasa rendah diri nak ajak kawan-kawan mompreneur semua, jika anda perlukan satu kelas yang bantu anda dari segi marketing, dari segi nak belajar, uruskan database kita, dari segi nak uruskan costing kita, and then kita nak ada satu bisnes yang bukan sekadar kita buat bisnes untuk bukan cukup untuk top up duit dapur, orang kata, untuk geli-geli. Tak, kita tak nak. Kita nak jadi orang yang mompreneur yang ada visi, which is kita nak something yang memberi manfaat kepada orang lain. Dan dari segi bisnes, kita nak financial yang strong. Financial yang strong maksudnya kita ada income yang best lah dalam bisnes. Supaya bila bisnes kita teratur, kita ada income yang best, kita boleh bina something asset di dunia dan di akhirat. Tapi benda tu kalau kita nak buat, kita kena ada satu planning, kita kena ada satu strategi marketing, kita kena ada ilmu menguruskan database, kita kena ada ilmu menguruskan kewangan macam mana. Semua ni saya akan kongsikan kat dalam kelas Marketing Genius for Mompreneur hari Ahad ni. Ahad, tak sampai 24 jam lagi. Pukul 9 pagi. Pukul 9 sampai 5:30 petang. So kelas ni sangat-sangat recommended. Bukan saya kata, ramai peserta-peserta Marketing Genius yang dah join dan dia dah rasa macam mana bezanya kelas Marketing Genius for Mompreneur dengan kelas-kelas yang kat luar, sebab pendekatan dia totally untuk orang-orang yang sibuk dan untuk ibu-ibu yang mencari jalan smart buat bisnes, buat marketing, semua macam tu. Okay. So nanti saya akan berikan link. Terima kasih banyak join FB Live saya yang pertama. Kalau ada rezeki kita kongsikan lagi next time. Okay. Okay, Puan Ruby. Nanti ada sharing di FB tak live ni? InsyaAllah saya akan sharekan dekat FB live ni. Hai kakak saya. Ni hour kakak saya ada. Okay, tu je. Saya harap live ni bermanfaat untuk anda. Kita jumpa lagi di lain masa. Okay, Assalamualaikum.